Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi kembali kita pada tajuk seterusnya. Masih lagi tajuk yang sama iaitu hadis sayangi pemimpin kita, tapi Ustazah sambung sikit lah, ada beberapa subtopik lagi yang belum habis minggu lepas. Okey, objektif pembelajaran bagi tajuk ini yang pertama ialah menyatakan maksud pemimpin dengan tepat. Sambung minggu lepas, pemimpin ini ialah bahasa mudahnya ialah ketua organisasi, ketua negara ataupun sesuatu kumpulan. Seterusnya menjelaskan 4 adab terhadap pemimpin dengan betul. Dan ketiga, menyatakan 3 contoh tidak beradab terhadap pemimpin dengan tepat. Okey, seterusnya ini muka surat 42. Okey, boleh tengok muka surat silap 41. Okey, pemimpin budiman. Ini kita sama-sama baca dan hayati je lah. Dia suruh nyanyi. Okey, kawan-kawanku, mari amalkan taat kepada pemimpin budiman. Tika bicara lembut bersopan, bekerja sama, beri sokongan. Jadi ciri-ciri pemimpin budiman dah ada dinyatakan di dalam rangkap-rangkap lagu ini. Yang pertama, bila kita taat kepada pemimpin yang budiman atau pemimpin yang baik, pemimpin yang bagus, ciri-ciri ni ialah apabila dia berbicara, apabila dia berkata-kata, maka tutur cara dia adalah lembut dan bersopan. Yang kedua, yang seterusnya, apabila tingkah laku tu menyenangkan orang, so maka mereka pun suka untuk bekerjasama dengan pemimpin yang baik dan memberi sokongan kepada mereka. Termasuklah kepada pemimpin di sekolah, di kalangan awak ialah pengawas sekolah, pengawas pusat sumber. Tengok ni gambar ni, pengawas ni leraikan pergaduhan antara kawan-kawan dia. Maksudnya awak sebagai seorang pengawas, awak ada tanggungjawab, awak ada amanah untuk menjaga kawan awak. Maka awak perlulah menjalankan amanah dengan baik. Okey, seterusnya menghargai jasa doa sejahtera, menasihati jika ada kekhilafan. Tuhan kan sayang dapat keredaan, hidup harmoni, negara aman. Okey, apabila kita sebagai kawan-kawan ni kenalah menghargai jasa mereka. Kawan-kawan yang menjadi pemimpin ni bukan mudah, betul. Awak tanyalah kawan-kawan awak jadi pengawas tu, kejap ada kursus kepimpinan. Kalau dululah sebelum COVID ni kan, kejap ada kursus kepimpinan, sekejap ada cikgu panggil, ada perjumpaan. Bukan mudah untuk menjadi seorang pemimpin, seorang ketua. So kita kena mendoakan kesejahteraan mereka, especially guru-guru pun pemimpin kepada awak, pemimpin di sekolah. Okay. Jika ada kesalahan, kekhilafan ni kesalahan. Setiap orang melakukan kesalahan. Pasti akan melakukan kesalahan. Jadi tugas kita sebagai kawan-kawan nasihat mereka, nasihat dia. Awak kan pengawas, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu, nanti cikgu marah. Okay, Tuhan kan sayang dapat keredaan. Okay. Seterusnya Allah pun reda. Cikgu-cikgu pun suka. Ibu bapa pun reda. Dan hidup harmoni, negara aman. Ini terpakai kepada negara lah. Okay. Negara kita ada pemimpinnya, ada Perdana Menterinya, ada sistem kesultanannya. Okey, pemimpin amanah serta beriman, jauhi rasuah, elak perpecahan. Adil saksama pemerintahan, masyarakat maju, capai wawasan. Okay, kalau seorang pemimpin yang baik, dia akan pastikan dia menjalankan amanah dengan baik. Dia beriman, dia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan menjauhi rasuah. Rasuah ni ialah duit tepi lah. Orang bagi duit, suruh buat something, adjust something, padahal itu bukan sepatutnya berlaku lah. Contohnya Nah bagi duit sikit, kau luluskan anak aku ni dalam peperiksaan contohnya. So cikgu bagi lulus. So cikgu tu adalah cikgu yang tak bagus lah. So benda ni, duit tepi ni adalah haram.
Tidak boleh makan rasuah ataupun kau bagilah dia hadiah macam-macam sampai dia pun termakan dengan semua itu. Okey. So dia pun buat apa yang awak nak. Cakap kau dapat hadiah ni, kau kena buat something untuk aku. Tak boleh. Awak kena jadi pemimpin yang berintegriti, yang menjaga harga diri awak sebagai ketua dan mengelakkan perpecahan. Okey, adil. Sebagai ketua, walaupun awak sekarang dalam kelas contohnya, awak kena jadi ketua yang adil. Ketua kelas yang sentiasa membantu kawan awak. So, masyarakat maju capai wawasan ini terpakai untuk negara. Okey, kalau kita ada pemimpin yang bagus, yang faham penderitaan rakyat sekarang, maka negara kita akan makin bertambah maju, makin bertambah harmoni, makin bertambah aman. Tapi apa yang berlaku sekarang, Allahu a'lam bisawab. Okey, seterusnya. Okey, untuk tajuk yang ini, cara mentaati pemimpin dan kepentingan mentaati pemimpin ni Ustazah nak awak buat dalam AG2. Tulis 3 cara mentaati pemimpin dan 3 kepentingan mentaati pemimpin. Okey. Okey, yang pertama, patuh kepada pemimpin yang beriman dan bertakwa. Sewajibnya lah. Sebab orang yang beriman, pemimpin yang beriman, bezanya dengan mereka yang tidak beriman, yang tidak mengakui Allah ni esa, lain sangat-sangat ya. Sebab tu kita kena memilih ketua yang bagus, yang ahli, yang memang ada ilmu pengetahuan, yang bagus, yang memang kita nampak dia boleh pimpin. Okay. Yang kedua, memilih pemimpin yang adil dan amanah. Ini pun penting. Kalau tak adil, tak amanah, porak-peranda negara, porak-peranda kelas, porak-peranda organisasi. Yang ketiga, bekerjasama di dalam melakukan kebaikan. Okey, seterusnya yang keempat, menasihati dengan penuh hikmah. Okey, kalaulah kita ada kawan-kawan yang jadi ketua, ada buat masalah, ada buat silap, kita tegur dia. Kadang-kadang dia tak nampak. Dia tak rasa itu salah. So, tugas kita sebagai kawan, kita perlu menasihati mereka dengan penuh hikmah. Dan kita sebagai kawan, kita kena bekerjasama di dalam melakukan kebaikan. Kerjasama tolong kawan apa? Mengikut peraturan sekolah contohnya. Kawan awak sebagai pengawas sekolah, ikut perintah sekolah, datang awal ke sekolah sebelum 7.20, betul? Kalau secara bersemuka sebelum ni lah. Apa lagi? Menghormati guru, membantu guru. Okey, seterusnya menghargai, sentiasa mendoakan kesejahteraan mereka dan menghargai jasa dan pengorbanan. Tak kisahlah ketua dari dalam keluarga, ibu ayah. Awak kena menghargai jasa ibu ayah awak yang membesarkan awak dari kecil sampailah sekarang. Lagi apa? Yang berhempas pulas bekerja untuk dapatkan wang demi sesuap nasi untuk awak. Lepas tu, kepentingan mentaati pemimpin. Seterusnya, mengeratkan hubungan baik antara pemimpin dengan orang bawahan. Yang kedua, dapat mengembangkan syiar Islam. Macam zaman dulu, Rasulullah sebagai pemimpin. Orang yang bukan Islam pada waktu itu nampak kepribadian Rasulullah macam mana, betapa bagusnya, betapa hebatnya dia. Sehingga kan ada yang menggelarkan baginda Al-Amin. Apa yang Rasulullah cakap, orang percaya sebab memang betul apa yang dia cakap. Kecuali orang-orang kufar, orang Quraisy itulah yang memang kata apa yang masa Nabi berdakwah, dia baling batu, baling itu, baling najis. Mereka ni adalah golongan yang paling sukar, bangsa yang keras sikit lah. So mereka ni yang ada lain macam orang Madinah mengalu-alukan kedatangan Rasulullah. Mereka percaya Rasulullah ni dari segi kepimpinan baginda ni memang bagus. So sekaligus dengan attitude begitu, attitude yang bagus dapat mengembangkan syiar Islam. Okay, seterusnya yang ketiga, mengelakkan pergaduhan dan perselisihan faham. Yang keempat, menjamin keharmonian negara. Sebagai pemimpin, kena elakkanlah kita untuk timbulkan isu-isu yang boleh menyebabkan pergaduhan. Sebagai ketua kelas, awak kena elakkan isu-isu yang boleh menyebabkan kawan-kawan kita bergaduh.
boleh bermasam muka, boleh tak kawan sesama kita. So ni peranan sebagai ketua berat kan. Orang sukalah jadi ketua, best lah jadi ketua, ada pangkat, orang kenal, famous. Awak datang bersama dengan amanah. Sukar sangat-sangat. Okey, seterusnya memantapkan keimanan kepada Allah. Ini semestinya bagi seorang pemimpin. Awak sebagai ketua, especially ketua yang lebih berat seperti ketua negara, ketua organisasi, ketua keluarga, perlu ada keimanan yang mantap. Jika tidak ada keimanan yang mantap, punahlah satu organisasi, punahlah keluarga, punahlah negara. Betul. Kalau ketua keluarga kita, ayah dan ibu, selalulah solat berjemaah bersama musim PKP ni kan. Okey, yang keenam, disegani dan dihormati oleh negara lain. Ini berlaku pada awal-awal pandemik dahulu. Kita ni Malaysia dinobatkan sebagai sistem kesihatan kita adalah yang paling terbaik. Healthcare masa itulah. Sekarang tak pastilah sebab sekarang ni keadaan dah tak terkawal sebenarnya. Okey, disegani dan dihormati oleh negara lain. Masa tu Malaysia memang dipandang tinggi. Dia kata Malaysia sangat bagus dalam menguruskan COVID. Masih terkawal. Pada ketika itu kita lockdown, yang lockdown sebetul-betulnya lah. Sekarang ni lockdown tipu-tipu. Kan? Semakin lama lagi lockdown, semakin ramai lagi akan hilang pekerjaan. Itulah kesan-kesan yang sedang berlaku sekarang. Orang lain, negara lain ada yang dah tak pakai mask, ada yang dah capai herd immunity. Herd immunity tu apa? Kebanyakan rakyat dia telah divaksin. Cepatlah, maksudnya program vaksinasi dia berlaku dengan cepat. So benda-benda ni adalah penting yang leader, ketua, pemimpin kena nampak untuk membendung COVID ni akan datang macam mana nak buat. Ni isu semasa sebagai pemimpin apa yang perlu kita buat. Isu apa bunuh diri dah banyak berlaku. Apa lagi? Orang dah hilang pekerjaan pun banyak. Hampir ramai yang ada masalah depression. Talian psikologi dah diwujudkan hampir 1,200 orang Statistik terbaru 226 kot. Orang yang bunuh diri semasa dalam PKP dan 1,200 lebih lah yang mengalami menghubungi talian psikologi. So keadaan ini sebenarnya sangat membimbangkan lah kalau jika kepimpinan di negara kita masih di tahap yang sama. Jadi kena buat sesuatu lah. So sebagai kita sebagai kanak-kanak yang berusia bawah 12 tahun tidak boleh divaksin kan. So apa perlu kita buat, awak doa lah banyak-banyak sebab mungkin ada doa antara kita yang mustajab. Lagi-lagi doa anak-anak kecil lagi mustajab kan. Okay, note kecil kat bawah tu, taatilah pemimpin kita demi menjamin kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. So selagi apa yang disuruh oleh Perdana Menteri kita, menteri-menteri kita kata kena duduk rumah, kita kenalah duduk rumah. Kena duduk rumah lah. Sebab itulah terbaik buat masa sekarang ni. Yang akan datang, mungkin akan datang punya arahan. So setakat ini, especially awak kanak-kanak kena berada di rumah. Okey, sampai ini saja topik berkenaan sayangi pemimpin. Yang ni buat tiga cara mentaati pemimpin, 3 kepentingan mentaati pemimpin dalam AG 2 ataupun AG 1 ataupun mana-mana buku pendidikan Islam yang awak ada. Okey, seterusnya sekian, terima kasih. Itu sahaja untuk hari ini. Saya harap jika ada yang tidak faham berkenaan dengan topik, anda boleh komen di Google Classroom